Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar semua, cikgu harap pelajar sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada kesempatan kali ini, cikgu akan memberi taklimat berkenaan dengan kajian KIS yang berkaitan dengan sukatan mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 2, iaitu Kerajaan dan Masyarakat Alam Melayu. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum kita memulakan taklimat, ada baiknya pelajar menyediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu dan mungkin boleh digunakan untuk rujukan pelajar suatu masa nanti. Kita mulakan. Pengenalan mengenai pelaksanaan kajian KIS. Kajian KIS adalah kaedah penyelesaian masalah dalam bentuk deskriptif atau penerangan tentang sesuatu isu atau persoalan sama ada berkaitan dengan tokoh, institusi, tempat, peristiwa dan dokumen. Kajian KIS bertujuan memberi pengalaman dan kemahiran kepada murid tentang pengetahuan sejarah diri, negara dan juga bangsa. Kajian KIS turut melibatkan aktiviti penyelidikan secara langsung apabila murid didedahkan dengan pelbagai kaedah dan kemahiran seperti pencarian, pengumpulan dan menganalisis maklumat. Murid menghasilkan dapatan kajian yang dijalankan dalam pelbagai bentuk seperti kerja projek, pelaporan, pembentangan dan sebagainya. Melalui kajian KIS, murid dapat mengaplikasikan disiplin ilmu sejarah, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik serta membangunkan kreativiti pelajar. Sekarang pelajar-pelajar kita tengok penerangan awal iaitu matlamat kajian KIS. Kajian KIS merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang mengkaji sesuatu isu atau persoalan berkaitan dengan tokoh, institusi, tempat dan peristiwa. Kajian ini merupakan aplikasi pengetahuan, kemahiran pemikiran sejarah, kreativiti, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Kajian KIS juga dapat memperkembang potensi murid ke arah warganegara minda kelas pertama yang mampu bersaing di peringkat global. Objektif kajian KIS. Kajian KIS membolehkan murid pertama mendapat pengalaman bermanfaat semasa menjalankan kajian KIS. Kedua, mengaplikasi disiplin ilmu sejarah dalam kehidupan seharian. Ketiga, membentuk sikap dan tingkah laku murid dalam ruang lingkup peristiwa dan pengalaman lepas ataupun pengalaman masa lalu. Keempat, menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara. Seterusnya, memberi kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah di negara kita. Keenam, membina kemahiran insaniah agar menjadi warga negara yang berilmu. Ketujuh, membina semangat patriotisme dalam kalangan murid. Dan terakhir, menghasilkan pelbagai bentuk persembahan dan dapatan daripada interpretasi kajian KIS. Ini adalah objektif
secara umum tentang kajian kes yang akan pelajar lakukan. Taklimat panduan kajian kes yang cikgu berikan ini akan memuatkan beberapa item untuk memudahkan pemahaman pelajar. Antaranya, di sini diterangkan format laporan kajian. Yang kedua, tajuk am untuk kajian iaitu tajuk dan contoh-contoh untuk dibuat pernyataan masalah oleh pelajar dan perlu berbincang dengan guru. Ketiga, contoh bahan-bahan yang ada di alam Melayu yang boleh dijadikan pernyataan masalah bagi tujuan pelaksanaan kajian kes. Yang ketiga, contoh sumber-sumber rujukan, contoh cara penulisan bab-bab yang tertentu ataupun perincian yang tertentu serta panduan-panduan lain yang berkaitan. Sekarang kita tengok format laporan kajian yang perlu pelajar ikuti dan patuhi sebagai memenuhi syarat sejarah KSSM untuk penulisan pentaksiran tahap 3. Ini bermula 2017. Dalam laporan kajian kes pelajar, terdapat 8 item yang perlu pelajar kemukakan. Pertama, tajuk. Mesti ada tajuk dan di tajuk tersebut perlu ada nama pelajar, tingkatan serta nombor kad pengenalan. Pendahuluan, cikgu akan terangkan nanti. Objektif, kaedah kajian, laporan kajian, kesimpulan ataupun inference, rujukan dan lampiran. Jadi 8 item ini perlu pelajar ikuti dan mesti ada dalam pelaporan baik secara pembentangan dan sebagainya. Sekarang kita tengok tajuk-tajuk umum ataupun tajuk-tajuk am yang boleh pelajar pilih untuk dijadikan pernyataan masalah dalam melakukan kajian kes. Pertama, tapak sejarah. Contohnya, seperti kajian ke atas masjid, terutama sekali peranan masjid dan kesinambungannya sehingga ke hari ini. Candi, batu bersurat, serta tapak-tapak arkeologi. Kedua, binaan sejarah seperti bangunan dan alatan. Contohnya bangunan seperti masjid tadi, candi-candi serta seni bina oleh masyarakat seperti gapura Bajang Ratu dan gapura Ringin Lawang yang tidak ada kaitan dengan keagamaan tetapi merupakan seni bina penduduk. Juga rumah-rumah tradisional dan bagaimana pengekalan rumah-rumah tradisional tersebut sehingga ke masa kini. Seterusnya kita tengok sosio budaya boleh juga dijadikan pernyataan masalah. Contohnya tarian. Tarian, banyak jenis tarian. Bagaimana kedudukan tarian-tarian tradisional masyarakat alam Melayu sehingga kini, tarian inai, tarian pakirin, tarian ngajat dan pelbagai lagi tarian-tarian yang lain. Perayaan, bagaimana sambutan perayaan, contohnya perayaan dinamisma, hari menuai dan sebagainya pada zaman dahulu dan bagaimana pada masa kini. Seterusnya permainan, pertandingan, pelbagai jenis permainan tradisional serta pertandingan yang melibatkan pelbagai jenis, contohnya pertandingan gasing, pertandingan suara burung, pertandingan seni kecantikan ayam dan sebagainya. Seterusnya peristiwa sejarah, contohnya peperangan yang berlaku, kemerdekaan
negara di alam Melayu, bencana alam yang berlaku seperti banjir, tsunami, contohnya tsunami Aceh, dan kesan tsunami tersebut sehingga kini. Seterusnya, gempa bumi yang berlaku terutama sekali di Pulau Jawa ataupun di Sulawesi, dan penjajahan serta kesan penjajahan ke atas alam Melayu. Sekiranya kita pilih Indonesia, bagaimana kesan penjajahan Belanda ke atas Indonesia sekiranya boleh dikesan sehingga ke hari ini, contohnya nama-nama tempat dan sebagainya. Seterusnya, tokoh sejarah yang melibatkan tokoh akademik, tokoh penulisan, tokoh pemimpin, tokoh tentera dan juga tokoh penemuan. Tokoh penemuan itu maksudnya dia mampu menemui satu ciptaan baru ataupun menemui satu teknologi yang baru. Contohnya, ada seorang di Selangor iaitu Zulkifli. Dia terkenal dengan mencipta pelbagai jenis teknologi. Seterusnya, kesenian pembuatan senjata, contohnya pembuatan keris, dan bagaimana keris sejak daripada zaman dahulu digunakan sehingga ke hari ini, dan semasa pertabalan yang di Pertuan Agong, baginda akan mengangkat keris dan mengucup keris sewaktu pertabalan baginda. Jadi penggunaan keris boleh kita buat satu pernyataan masalah dari segi penggunaannya dan sebagainya. Seterusnya, alat-alat kesenian seperti patung wayang kulit, gendang silat, rebana, kertuk, serunai dan sebagainya, termasuk alat muzik gambus. Seterusnya, anyaman dan kraftangan boleh dibuat. Bagaimana kesinambungan dan kepentingannya sehingga sekarang. Dulu anyaman dijadikan alat dagangan dan sekarang ini alat untuk pameran di rumah. Boleh pelajar membuat perbandingan. Seterusnya, aspek pendidikan. Contohnya, pendidikan formal dan pendidikan tidak formal dan bagaimana kesinambungannya sehingga ke hari ini. Sistem pengangkutan, jalan raya, jalan kereta api, pengangkutan air, pertanian, bagaimana pertanian berkembang, contohnya pertanian rempah, pertanian untuk ekspor, pertanian untuk sara diri, pelombongan, bagaimana pelombongan yang wujud di alam Melayu, boleh pelajar jadikan pernyataan masalah dan membuat kajian. Contohnya biji timah, bagaimana negara kita mengeluarkan biji timah dan biji timah kita itu berperanan dalam ketamadunan manusia, terutama sekali melalui penciptaan tin dan digunakan untuk sebagai bahan untuk mengisi makanan untuk masyarakat di hemisfera utara ketika menghadapi musim sejuk. Seterusnya, aspek-aspek pemerintahan dan ekonomi, contohnya bagaimana sistem pembesar 4 lipatan dan apakah sistem pembesar lipatan itu masih berperanan sehingga sekarang, serta sistem-sistem ekonomi yang wujud dan pelajar telah belajar apa berkaitan ekonomi, termasuk jenis-jenis pelabuhan, pelabuhan bebas, pelabuhan kerajaan dan juga pelabuhan entry port. Lalu tajuk-tajuk am ini boleh pelajar pilih salah satu dan jadikan pernyataan masalah dan berbincanglah dengan guru untuk mewujudkan pernyataan masalah supaya garis panduan untuk pelajar mengkaji itu wujud. Seterusnya, cikgu bagi contoh tapak-tapak sejarah. Contohnya Gua Niah. Tapak sejarah yang lain iaitu candi di Lembah Bujang. Tapak kerajaan Funan iaitu Ok Io. Dan di negara kita iaitu Perigi Hang Tuah.
contoh, link ataupun rujukan laman web terhadap apa yang kita bincang sekejap tadi. Binaan sejarah, contohnya masjid kampung laut boleh buat dan apa fungsinya sehingga sekarang. Angkor Wat, Angkor Thom, rumah tradisional, Candi Borobudur. Seterusnya kita tengok tokoh sejarah. Bagaimana pelajar boleh membuat satu interpretasi kajian dengan pernyataan masalah tentang siapa itu Hang Tuah, Patih Gajah Mada, Tun Sri Lanang dan juga Paramiswara contohnya. Sosio budaya seperti seni muzik, boleh buat alatan-alatan seni muzik, contohnya seperti dalam gambar itu serunai, dan bagaimana serunai dialunkan, apa nama-nama setiap bahagian dalam serunai, apa nama peniup serunai, lagu-lagu ataupun jenis-jenis ataupun nama-nama lagu yang ditiup, seni tari, tari makyung, inai, tarian lilin, tarian piring, tarian dan macam-macam jenis tarian yang ada di alam Melayu serta di Sabah dan Sarawak. Pertandingan seni kecantikan ayam, penglipu lara, ada satu watak zaman dahulu dipanggil penglipu lara. Kesenian pembuatan, contohnya gasing, wow, batik dan wayang kulit. Ini contoh-contoh dan cikgu tidak uraikan lebih lanjut supaya pelajar boleh membuat kajian. Sistem pengangkutan, pertanian dan pelombongan seperti kereta api, sejarah kereta api, bagaimana kereta api mula dibina, mengapa landasan kereta api dibina, untuk tujuan apa British membina, lalu pelajar boleh buat pernyataan masalah untuk membuat kajian kes. Seterusnya, kapal korek, bagaimana kapal korek berperanan, apa yang dikorek. Cameron Highland, bagaimana Cameron Highland dibuka, mengapa Cameron Highland berfungsi sebagai satu tempat pertanian. Seterusnya, industri getah, bagaimana getah yang asal daripada luar negara boleh ditanam di negara kita, malah negara kita muncul sebagai pengeksport getah terbesar di dunia suatu waktu dahulu. Sejarah sukan dan pertandingan, contohnya sukan sepak raga, sepak takraw, bagaimana perkembangannya dan kedudukannya sehingga ke hari ini. Sukan-sukan rakyat, macam-macam jenis sukan rakyat yang boleh pelajar buat kajian. Seterusnya, sukan C, sejarah sukan C merupakan sejarah sukan negara-negara alam Melayu, serta silat yang merupakan satu seni bela diri dan juga diangkat sebagai satu sukan pada zaman sekarang. Boleh dibuat penyataan masalah. Berikut adalah contoh senarai kandungan kajian kes yang mesti ataupun perlu dilakukan oleh pelajar, iaitu yang mengandungi 9 bahagian. Pertama, tajuk. Di sini cikgu memberi satu pernyataan masalah iaitu perdagangan rempah di alam Melayu. Yang kedua, senarai kandungan. Senarai kandungan, inilah senarai kandungannya. Kemudian penghargaan, objektif kajian, kaedah kajian dan yang keenam barulah laporan kajian kes ataupun dipanggil hasil dapatan. Hasil dapatan itu apa yang pelajar dapat daripada kajian, hasil daripada pernyataan masalah yang dibuat. Okey, kemudian ada pecahan-pecahannya dan perinciannya. Contohnya latar belakang kerajaan alam Melayu ataupun latar belakang masyarakat alam Melayu,
faktor kepesatan kegiatan tanaman rempah, kesan tanaman rempah ke atas alam Melayu, dan tanaman rempah dan kedudukannya pada masa sekarang. Kemudian, pelajar masukkan kesimpulan ataupun inference daripada kajian yang pelajar buat. Seterusnya, masukkan lampiran dan rujukan. Bagaimana menulis pendahuluan pada laporan kajian kes? Pertama, nyatakan sebab kajian dilaksanakan. Kajian kes ini sebagai memenuhi keperluan tugasan mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 2. Itu contohnya. Kemudian, seterusnya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, iaitu guru, ibu bapa, rakan dan orang sumber. Contohnya, selepas daripada memberitahu sebab kajian dilaksanakan, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya bagi melengkapkan hasil kajian, iaitu guru, ibu bapa, rakan dan orang sumber. Kalau orang sumber tu kalau kita nak namakan, buat dalam kurungan. Yang ketiga, nyatakan masa diambil, halangan-halangan yang dihadapi, media yang digunakan, kesan positif yang anda perolehi. Contoh penulisan objektif kajian kes. Pertama, kita tengok objektif kajian adalah seperti berikut. Ini adalah untuk contoh tanaman rempah. Pertama, mengenali dan memahami tanaman rempah. Mengkaji sebab tanaman rempah diusahakan seperti kesesuaian tanah. Mengkaji sebab permintaan tinggi ke atas hasil rempah. Mengkaji kesan kepada penduduk alam Melayu. Mengambil iktibar dan pengajaran daripada kegiatan perdagangan rempah seperti menarik penjajah barat datang ke timur. Contoh penulisan kaedah kajian. Perhatikan, saya telah mengguna beberapa kaedah kajian untuk mengkaji dan membuat kajian kes ini. Antaranya, saya telah mengumpul banyak maklumat dengan lebih mendalam tentang tanaman rempah dan jenisnya di alam Melayu dengan menemu ramah orang sumber yang terlibat menanam rempah dan kegiatan meramu rempah di hutan. Selain itu, saya juga turut menemu ramah beberapa pengusaha rempah dan herba untuk memahami aspek kajian dengan lebih mendalam. Penyelidikan di perpustakaan dan rayawan cyber juga dibuat bagi mencari maklumat. Ini contoh kaedah kajian bagi tanaman rempah dan pelajar boleh jadikan panduan. Contoh laporan kajian, juga contohnya di sini adalah berkenaan dengan rempah. Tengok pendahuluan. Alam Melayu terletak di tenggara benua Asia dan merupakan sebuah wilayah gugusan kepulauan. Terdiri daripada semenanjung Tanah Melayu yang merupakan tanah penghujung benua Asia, Pulau Borneo, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Mindanao dan beribu pulau kecil dan besar yang lain. Angin monsun timur laut bertiup daripada bulan Oktober hingga Mac, manakala angin monsun barat daya bertiup mulai bulan April hingga September. Di Selat Melaka pula angin Sumatras bertiup. Tanah hutan hujan tropika dialami alam Melayu yang subur telah menumbuhkan berjuta jenis tanaman, antaranya rempah. Ini adalah pendahuluan daripada umum terus masuk kepada khusus. Ini cara memberikan pendahuluan dan pelajar bolehlah mula mengarang hasil dapatan daripada kajian yang pelajar buat.
Setelah pelajar menulis secara umum pada pengenalan aspek kajian, kemudian pelajar bolehlah terus menghuraikan dapatan kajian serta menumpukan kepada aspek kajian. Contohnya di sini, pelajar bolehlah mengemukakan bukti-bukti ataupun bahan-bahan sokongan berupa gambar, video serta media-media yang lain. Contohnya di sini, cikgu berikan jenis-jenis rempah. Apa itu rempah? Rempah adalah hasil tanaman yang berbau wangi yang tumbuh subur di alam Melayu. Digunakan untuk industri makanan seperti mengawet makanan dan mendapat permintaan tinggi terutama daripada penduduk Arab, Eropah, India, Parsi, Cina dan Afrika. Amat diperlukan untuk menghadapi musim sejuk dan juga sebagai penyedap makanan. Perdagangan rempah amat menguntungkan dan memberi keuntungan kepada pedagang. Kemunculan revolusi industri di The Leeds, London tahun 1800 telah meningkatkan lagi permintaan rempah terutama untuk industri mengetin. Permintaan tinggi ke atas rempah dan biji timah memberi kesan kuasa barat berlumba ke timur yang berakhir dengan penjajahan. Di sini pelajar sudah masukkan elemen-elemen bagaimana aktiviti rempah, terutama sekali perdagangan rempah itu meninggalkan kesan kepada kehidupan kerajaan dan masyarakat alam Melayu. Contoh rempah-rempah. Okey, cikgu pergi secara laju. Beberapa rempah cikgu tunjuk contoh. Okey, lalu pelajar boleh buatlah untuk pembentangan dan dengan kaedah ini pelajar boleh sambil tanya pada rakan-rakan nama-nama rempah yang pelajar tunjukkan. Kita tengok sekarang kesimpulan ataupun inference hasil dapatan kajian yang pelajar lakukan. Pertama, bagi memudahkan pelajar, ini adalah garis panduan untuk dan yang boleh pelajar gunakan sewaktu menulis inference. Contohnya, memberitahu hasil dapatan kajian, menyatakan kesan bahan sejarah yang dikaji kepada manusia zaman kini, memasukkan elemen kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Jika bahan sejarah itu tidak berlaku, apa senario pada masa kini? Contohnya, apakah negara alam Melayu boleh mencipta tamadun jika kegiatan perdagangan rempah tidak berlaku di alam Melayu? Apakah penjajahan barat ke atas alam Melayu kekal berlaku tanpa adanya faktor rempah yang hidup subur di alam Melayu? Contoh inference ataupun rumusan yang pelajar boleh buat. Ternyata kegiatan perdagangan rempah adalah tunjang bagi aktiviti sejak era perdagangan purba. Keperluan kepada makanan yang diawet bagi penduduk hemisfera utara terutama ketika musim sejuk telah membawa kepada anjakan perdagangan rempah iaitu untuk keperluan industri, apalagi terciptanya penemuan baru iaitu pembuatan tin yang memerlukan sumber biji timah. Kesannya, kita saksikan kerancakan kedatangan kuasa barat ke timur terutama alam Melayu yang kaya dengan sumber yang diperlukan. Ini membawa kepada penjajahan kuasa barat di timur terutama ke atas negara alam Melayu. Okey, para pelajar, ini adalah contoh inference
iaitu huraian kepada situasi yang pelajar kaji dan apa kesannya kepada manusia zaman kini. Contoh bahan rujukan yang boleh pelajar buat seperti buku, jurnal, ensiklopedia, contohnya Encyclopedia of Britannica, temu bual, wawancara, mikrofilm. Mikrofilm ada di sebelah tu, biasanya ada di perpustakaan besar seperti Arsip Negara, Perpustakaan Negara dan juga perpustakaan di universiti. Diary pengembara, contohnya catatan I Ching, catatan Ibnu Battuta, catatan pengembaraan Marco Polo, Wikipedia bahasa Melayu contohnya, video-video di dalam YouTube, serta laman web yang boleh pelajar jadikan rujukan. Lampiran yang agak berbeza dengan rujukan. Lampiran merupakan bahan rujukan tambahan seperti salinan surat peribadi, surat rasmi dan sebagainya. Salinan berupa CD temu bual, bahan video sokongan fakta atau gambar sokongan, surat kebenaran ibu bapa, surat rujukan sekolah untuk orang sumber atau bahan sokongan lain untuk penulisan kajian kes. Ini maksudnya lampiran yang perlu pelajar sertakan. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita lihat jangka masa kajian dan pembentangan hasil kajian berdasarkan kepada arahan dalam dokumen standard pentaksiran dan penilaian iaitu DSKP. Jadual pelaksanaan kajian kes keseluruhannya memperuntukkan proses kajian dan pembentangan selama 1 bulan ataupun 4 minggu. Pada minggu pertama, pelajar membentuk kumpulan dan setiap kumpulan 2 atau 3 pelajar, namun laporan secara individu. Bagaimanapun, untuk ini kita bergantung kepada arahan semasa dan perlu mendengar arahan daripada guru pelajar sendiri. Seterusnya, pada minggu pertama dan minggu kedua, pelajar akan menerima tugasan iaitu dan mula membuat pernyataan masalah dengan membuat rujukan temu bual rayawan cyber untuk mengkaji keperluan tugasan dan juga mencari tajuk yang akan pelajar buat kajian nanti. Pada minggu kedua juga, pelajar akan mendaftar tajuk kajian kes kepada guru untuk diteliti bagi mengelakkan pertindahan tajuk. Ini juga kadang-kadang ada guru-guru yang membuat satu tajuk yang selaras. Bagaimana ini juga perlu mendapat arahan daripada guru pelajar dan ini hanyalah sekadar panduan. Kemudian, setelah mendapat kebenaran untuk mendaftar tajuk dan mula membuat kajian, pelajar mula menyusun maklumat yang diperolehi. Pada minggu yang ketiga, menganalisis maklumat dengan mengambil mana fakta yang betul, mana fakta yang perlu ditolak. Dan pada minggu yang ketiga ini juga, pelajar bolehlah terus menulis laporan hasil dapatan kajian. Seterusnya, pada minggu yang keempat, guru anda akan mula melakukan sesi pembentangan laporan hasil dapatan kajian. Sekarang cikgu berikan satu pilihan sebagai alternatif untuk tata cara pembentangan. Bagaimanapun ini bergantung kepada guru pelajar sendiri bagaimana kaedah ataupun konsep pembentangan hasil dapatan kajian yang pelajar lakukan untuk dibentang di hadapan rakan-rakan. Panduan ini sekadar panduan dan boleh berubah mengikut tata cara semasa yang dibuat oleh guru pelajar sendiri.
Pertama, seorang pelajar yang telah dipilih daripada kumpulan masing-masing akan dilantik menjadi pengerusi bagi majlis pembentangan. Pengerusi memberi salam dan memperkenalkan pembentang, seterusnya mempersilakan pembentangan. Pembentang akan mula membuat pembentangan dengan memberi salam dan menyatakan tajuk kajian, seterusnya diakhiri dengan ucapan, contohnya, sekian saja pembentangan kami daripada kumpulan Jentayu. Pengerusi akan buka soalan untuk pelajar-pelajar bertanya kepada pembentang. Pengerusi kemudiannya mengakhiri sesi pembentangan dengan ucapan terima kasih setelah dipersetujui oleh guru yang mentaksir pembentangan pada hari itu. Kita tengok sepintas lalu contoh tajuk kajian yang boleh dijadikan pernyataan masalah dan cikgu tunjukkan secara sepintas lalu. Contoh kajian KIS tingkatan 2, contohnya pelbagai jenis yang boleh pelajar buat, pilih apa yang pelajar mahu buat kajian, kemudian bolehlah bina pernyataan masalah. Contohnya, agama dan kepercayaan di alam Melayu. Pelajar nak buat kajian tentang agama di alam Melayu. Jadi, pelajar pilih dan mula pelajar bina pernyataan masalah. Contohnya, sejauh manakah agama awal di alam Melayu iaitu Hindu, Buddha dan kemudiannya Islam berpengaruh di alam Melayu sehingga ke hari ini. Itu contoh. Begitu juga dengan tajuk-tajuk yang lain. Yang kedua, tajuk yang kedua kita tengok sepintas lalu. Itulah pelajar-pelajar sebentar tadi kita ikuti taklimat panduan pelaksanaan kajian KIS untuk sukatan sejarah KSSM bagi tingkatan 2. Cikgu harap dengan penerangan yang cikgu berikan dapat memberi manfaat kepada pelajar serta ke arah lebih memahami bagaimana untuk melakukan kajian KIS. Semoga apabila diarahkan oleh guru anda nanti, pelajar sudah bersedia untuk membuat satu kajian KIS yang terbaik. Untuk itu, cikgu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.